استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang segar, yang mulia ini kita dapat lagi bersua muka secara live di grup Hafiz Az-Zikr. Mudah-mudahan kita semua berada sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kita yang tidak terhitung untuk kita hitung ya. Baik, bismillah, kita akan baca dengan nama Allah. Kita akan teruskan sambung hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 kita ialah kaedah belajar Al-Quran. Kaedah belajar Al-Quran. Ramai dah lah ni orang duk banyak, kita kadang-kadang tu banyak duk sibuk tentang kaedah belajar Al-Quran, pedagogi macam mana dan sebagainya kan. Terutamanya kalau ini dibincangkan lebih mendalam, lebih luas di IPG lah. Kalau kita lah ni IPG, Institut Perguruan. Jadi guru-guru kalau kata di sekolah-sekolah, dia untuk dia jadi macam lesen lah, diploma pendidikan untuk mengajar. Sebelum mengajar mesti ada lah. Itu dalam Islam awal lagi diajar kepada kita sebenarnya. Ada satu kitab yang namanya 40 teknik 40 teknik pengajaran Rasulullah. Begitu maksud lebih kurangnya.
40 teknik pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tekniknya ialah Nabi tidak akan memberikan nasihat, pengajaran, kuliah lama-lama kepada sahabat kerana takut menjemukan. Kecuali ada masa-masa tertentu lah. Ada masa-masa tertentu lama. Tapi kebanyakan waktu ataupun kuliah Nabi, tazkirah Nabi, ceramah Nabi, khutbah Nabi itu adalah singkat ataupun sekejap sajalah. Baik, kerana kita meraihkan kita akan ada bermacam-macam kerja, kita nak kena buat urusan nak selesai urusan ni dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8, kaedah belajar Al-Quran. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه في العام الذي قبض فيه. Terjemahannya, alhamdulillah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kebiasaannya, dia terjemah kebiasaannya sini ya. Malaikat Jibril alaihi salam menyimak bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali pada setahun. Sekali setahun akan disemak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam menyemak bacaannya 2 kali. Bila 2 kali ni lebih kita kata kuat dan kukuh lah bahawa yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Arab kata kan. Itulah dia. Memang itulah. Tak silap lagi dah. Macam tu. Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari pada setiap tahun. Biasanya Nabi iktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan. Dan pada tahun kewafatannya baginda beriktikaf 20 hari kerana baginda disemak bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali oleh malaikat Jibril, dan itulah yang ditinggalkan kepada kita sehingga pada hari ini Al-Quran yang kita baca tersebut. Dan sebagainya uraiannya kita dah sebut sebelum hadis-hadis sebelum ni. Jadi hadis-hadis yang kita susun dia ada kaitan antara satu sama lain. Baik. Sebab tu setiap hadis yang saya baca saya tak habis cerita ataupun kita berhenti cerita tak habis kan. Sebab apa? Nanti ni akan dibincang, akan ada sambungan lagi. Jadi kalau kita satu hadis kita cerita semua, hadis-hadis yang lain tu dia jadi inilah, jadi pendek lah, jadi ringkas sangat pula kan. Jadi biar kita susun atau dengan lebih sistematik lah kita kata, lebih kurang lah. Kita pun taklah kita kata formal sangat, taklah formal sangat. Kita agak santai lah. Di samping kita mementingkan apakah manfaat yang dapat kita ambil daripada pembacaan hadis berkaitan dengan Al-Quran ini. Baik, riwayat Bukhari, hadis yang ke-4998. Beliau kata perawi Sayyiduna Abu Hurairah. Tak kira lah, di sini disebut Sayyidina. Dia ni berkaitan dengan bahasa Arab lah, tapi kita tak payah ada contoh panjang-panjang lah. Jadi tak ada apa-apa di depannya, kita pakai Sayyiduna. Cuma kita ni banyak orang Melayu kita Sayyidina Abu Bakar, contohnya Sayyidina Sayyidina. Jadi Sayyiduna Abu Hurairah pun tidak ada masalah lah. Ini kalau kita ikut nahwu Arab, nahwu apa tata bahasa. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahli Kufah.
Macam solat lah. Saya pernah ditegur waktu baca kitab Fadail A'mal. Ditegur orang tabligh lah. Orang tabligh lah. Ustaz, pasal apa tak baca solah? Baca solat. Ialah kalau kata Arab, sod lam alif ta marbutah. Kalau kita berhenti solah wa yuqimuna solah. Tapi kita biasa orang Melayu sebagai solat. Solat kalau ikutnya ta maftuhah. Jadi tak ada masalah lah benda-benda yang macam tu. Tak payahlah kita nak bincang panjang lebar. Hang betul ke tak betul, benda biasa je lah. Jadi saya kata solat itu dia macam kita jadikan ia sebagai satu bahasa Melayu kita. Solat. Baik, tak ada masalah lah tu. Semua nak bincang supaya kita sedar benda-benda yang begitu. Tidak adalah masalah. Tak payahlah kita nak petikai, nak berkelahi sampai kita bermasa muka kan. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahli sufah. Ahli sufah. Ahli sufah ni benar. Orang-orang miskin, kita tengok tang bawah tu, tang footnote ataupun nota kaki dia tu, orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid, tinggal duduk kat beranda masjid, kat tepi-tepi kat batu kaki lima masjid, lebih kurang macam tu lah kita kata. Mereka ni duduk tu je. Asalnya mereka ini adalah golongan muhajirin. Jumlah mereka kira-kira 400 orang, bersilih ganti ya. Mereka hanya bekerja untuk menampung kehidupan mereka, dan kadang-kala mereka, maknanya kalau mereka bekerja pun mereka sekadar nak cari kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang je lah kan? Dan kadang-kadang mereka diberi bantuan. Mereka terima juga bantuan. Ada sahabat-sahabat yang ada lebih harta bagi kat mereka. Tapi mereka lebih kepada tumpu kepada pengajian lah. Pengajian dengan baginda lah. Kadang-kadang mereka diberi bantuan dari harta baitul mal dan infak orang ramai. Itu ahli sufah. Dan Abu Hurairah termasuk dalam kalangan mereka. Nama sebenar beliau dan sebelum Islam ialah Abdul Syam, dan ketika Islam ialah Abdul Rahman ibn Sakhar. Beliau digelar Abu Hurairah radhiyallahu anhu kerana beliau amat menyayangi kucing Hurairah kan. Itu daripada kucing lah. Anak kucing, dia suka main dengan kucing, dia sayang kucing macam tu. Jadi kucing yang main kat kita waktu kita makan, jangan kita halau ikut dan sebelum kita bagi dia apa-apa dulu kan. Jadi mungkin itulah kita mendapat kasih sayang, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana itu dah. Dan mungkin kerana kita tak sayang kucing, kita marah, kita buat ikut dan dengan dia, sepak pula. Itu mungkin akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi man la yarham la yurham. Siapa yang dia tidak mengasihani dalam sifat diri dia, ada sifat kasihani, maka dia juga tidak akan dikasihi, akan dikasihani. Maka kena ada banyak sifat kasih sayang dalam diri kita. Walaupun kadang-kadang tak ditunjukkan, macam bapa dengan anak kan, tak tunjuk sangat, tapi sayang sebenarnya kan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dikatakan seramai 800 orang mendengar dan menerima hadis daripada beliau. Masya-Allah. Maknanya kita kata anak murid lah. Anak murid beliau ada, Sayyidina Abu Hurairah ada 800 orang waktu-waktu yang macam ni kan. Baik, beliau dilahirkan waktu yang macam ni 800 orang, kira ramai lah kan. Beliau dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah dan memeluk Islam pada tahun ke-7 hijrah. Kalau ikut maknanya waktu satu hijrah tu kita kata umur dia dah 19 tahun ataupun 20 tahun. Tapi tak masuk Islam lagi. Dia masuk Islam hanya setelah 7 hijrah. Maksudnya 7 tahun Nabi berada di Madinah, barulah Sayyidina Abu Hurairah memeluk Islam. Tapi macam mana hadis dia boleh banyak? Jadi dia kutip lah, dia ambil balik kat para sahabat dan sebagainya. Dia pulun ngaji, dapat lah kan. Ada orang mula-mula duduk di tempat kedudukan yang last, akhir, tapi disebabkan dia pulun, dia boleh melebihi orang yang berada di dulunya di depan kelas. Nombor 1, nombor 2 dia boleh potong. Macam tu. Jadi dia pulun sungguh dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berada di Khaybar ni satu tempat orang Yahudi berada lah.
beliau kebanyakan orang Yahudi Khaybar, Bani Nadir dan sebagainya. Di Madinah juga ada orang Yahudi, bukan takat orang Islam, Aus dan Khadraj, Muhajirin Ansar saja, bahkan ada orang Yahudi, penempatan Yahudi di Madinah ketika itu. Dan apa berlaku pada Yahudi Madinah, tak boleh tak cerita pula lah, panjang pula lah kalau kita nak cerita pasal itu, kan. Beliau telah dipinang oleh salah seorang, ini cerita selepas itulah, maknanya selepas dia jadi Lusufah apa semua, beliau dipinang oleh salah seorang majikannya yang kaya raya untuk puterinya. Tengok bagus sangat Hurairah ni, dikahwinkan dengan anak kawan tu, anak kaya raya. Oh, seronok lah. Bisrah binti Ghazwan. Beliau mempunyai, kena berbuah Arab ni baru pengetahuan ni, kalau baca Rumi lupa, tak tahu ramai ikut mana. Beliau mempunyai anak perempuan yang berkahwin dengan Sa'id bin Musayyib, iaitu tokoh tabi'in terkemuka. Makna Sayyidina Abu Hurairah dia kahwin dengan anak seorang yang kaya raya, majikan dia, dan anak dia adalah tabi'in terkemuka. Sayyid Musa ini orang yang hebat jugalah, kalau dengar sejarah dia, Masya Allah, tabarakallah. Itu anak ada anak perempuan dia, bukan beliau punya anak perempuan. Abu Hurairah ni ada anak perempuan pula yang kahwin dengan Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, iaitu tabi'in terkemuka. Maksud tabi'in ialah orang mereka yang pernah berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi tak dan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijrah. Ada juga yang menyatakan tahun 58 atau 59 Hijrah, khilaf lah, tatkala usianya menjangkau 78 tahun. Beliau sebelum kewafatannya, beliau menangis sehingga air mata membasahi janggutnya, dan apabila ditanya sebab tangisan tersebut, pasal apa ya Aba Hurairah hang teriak ni, beliau jawab, aku tidak menangis kerana dunia, aku tak teriak pasal aku nak tinggal dunia ni, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan, walhal sedikit bekalan. Nangis sebab apa? Sebab jauh perjalanan lagi. Ya Allah, banyak lagi nak mati duduk di alam barzah lambang mana. Kalau zaman 57 Hijrah lah 1442 Hijrah. Kan? Dah berapa ribu tahun duduk dalam alam barzah, perjalanan jauh. Lepas tu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, sirat mustaqim, jauh lama. Walhas sedikit bekalan. Orang, masya-Allah, orang yang macam ni, para murid kita kata telah meriwayatkan beberapa ribu hadis Nabi. Dalam Islam ini, hadis yang beliau riwayatkan itulah yang jadi sumber panduan kepada umat Islam, yang masya-Allah boleh kata macam tu lagi. Agak-agak kita lagu benar. Tara beliau macam ni pun sedikit amalan, rasa macam sikit amalan nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala ni, agak macam mana dengan kita. Aku tidak tahu di mana perjalananku akan berakhir, sama ada ke syurga atau neraka. Macam ni punya cerita. Jadi kita ni kadang-kadang duduk dunia pun kita duduk rasa macam kita ni ahli syurga ni aku ni. Tu dia kita. Masya-Allah. Dan kadang-kadang kita duk menerakakan orang pula. Menerakakan orang. Neraka dah dia ni. Padahal kita tak tahu lagi kita ni yang syurga neraka, kita duk neraka ke orang dah. Dan kalau syurga ke orang, okey lah. Syukurnya dia jadi doa. Syukurnya kita positifkan minda. Baik. Keterangan hadis. Hadis ini menunjukkan kaedah pengajaran Al-Quran yang tepat, iaitu secara talaqi musyafahah. Jadi ada istilah dalam pengajian Al-Quran, iaitu talaqi musyafahah. Ia merupakan kaedah pengajaran dari seorang murid yang meniru bacaan gurunya, dan si guru melakukan semakan pada bacaan tersebut. Ini kita sebut secara ringkas lah. Talaqi musyafahah ni berhadapan dengan guru, dengar guru cakap, ataupun dengar guru baca, ataupun dia baca, guru tegur, macam tu. Jadi dia boleh melihat terus berhadapan dengan guru tu, seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya
Katanya malaikat Jibril mai kepada Nabi, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Mai duduk belaga lutut. Sampai macam tu punya hebatlah. Kan kita berdepan dengan guru lah. Jadi cuma kita hari ni tak boleh lah, dengan sebab COVID-19 kita guna live online. Itu kata guru kita, apa nama, Syekh Nazrul Nasir, sebut kata khilaf ulama. Boleh ke tak boleh? Boleh tu memang boleh lah. Daripada sudut talaqi musyafah ataupun ilmu tu bagaimana, diiktiraf ataupun tidak, itu khilaf. Mudah-mudahan kita diterima lah sebagai anak murid. Macam saya sendiri pun ada yang kita live, macam semalam live dengan Syekh Nuruddin, apa nama ni, kita baca kitab Al-Awail Wal-Awakhir Wal-Asanid. Saya tunjuk ada kita tak dia rak ke. Ini kitab ni live. Dia mengajak kita duk semak ni lah. Dulu kami biasa mengaji dengan beliau. Kitab ni juga tahun 2001 ataupun 2002. Ini bila dah dia baca balik, kita tengok balik, ulang kaji balik. Maknanya dah 2002, 20 tahun lebih kurang mengaji. Beliau baca pula. Baik. Saya pun tak tahu duduk di Malaysia ke duduk di Indonesia, Syekh Nuruddin tu. Kadang-kadang kita live, kita rakaman tu pun kita duduk mengaji juga. Contohnya kita saya mengaji dengan Ustaz Nazrul Nasir, Taqrirat As-Saniyah, yang ni cerita tentang apa ni, kita kata ulum hadis dan sebagainya lah. Semalam ni baru sampai Al-Fawzul Kabir, ada tengok ni menarik, ini cerita fi usul tafsir. Jadi macam mana kajian yang macam ni apa nama ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Ke mana pun beginilah yang kita mampu buat setakat ini, sekadar kemampuan kita lah. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi SAW telah berbisik kepadanya, anna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanah wa innahu 'aradani al-'am marratain wa la arahu illa hadar ajali. Terjemahan, Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran kepadaku sekali setiap tahun. Dia ada dua ni semak baca hadis, sama ada malaikat Jibril baca, Nabi dengar, ataupun Nabi baca, malaikat Jibril menyemak bacaan baginda. Mana-mana itu kaedah talaqi musyafahah. Ada beberapa kaedah lagi lah dalam talaqi musyafahah tu. Ada yang dengar saja, ada yang baca yang dengar, ada yang tiru bacaan dan sebagainya. Dan sesungguhnya Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran kepadaku, yang terbaik ialah guru baca, kemudian murid pula baca, dan guru menegur murid bacaan murid tersebut. Itu yang tertinggilah. Dan sesungguhnya Jibril alaihi salam, dan kadang-kadang guru tak baca, murid saja baca dan terus tegur murid tersebut. Tapi kalau guna kaedah yang pertama, yang terbaik itu, memang agak lambat lah. Tetapi berbaloi. Dan sesungguhnya Nabi Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran kepadaku 2 kali pada tahun ini. Aku tidak melihatnya melainkan isyarat bahawa ajalku telah datang, telah sampai ajal baginda. Maknanya yang bila mai banyak 2 kali tu, maknanya tak lama dah ni baginda akan meninggalkan umat Islam ketika itu. Daripada hadis ini jelaslah bahawa Al-Quran perlu dipelajari dengan cara bertalaqi atau berguru. Kaedah ini bertepatan dengan amalan para salafus soleh. Salafus soleh ni orang kita terdahulu, orang soleh terdahulu, yang mewarisi amalan para sahabat baginda sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada khilaf sikit sini, tapi tak apalah. Selain itu, kewajipan bertalaqi juga bertujuan untuk melestarikan kelangsungan dan keaslian teori dan praktikal pembacaan ilmu-ilmu baik berkaitan dengan Al-Quran. Jadi carilah guru talaqi. Alhamdulillah, saya pun baru habis talaqi musyafahah dengan guru saya Ustaz Zaini. Setelah lebih kurang 20 tahun lah. 20 tahun tu bukan ni, maknanya kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, ada setahun pun dah. Maknanya kita mengaji di Mesir tu tertangguh sekejap. Ustaz, bila tahun lepas, tahun ni ke tahun lepas, barulah khatam
di masjid dekat Baling lah. Tengok yang ni, kalau yang beli buku akan dapat sekali dengan buku Fiqh Fatihah oleh Dr. Azizul. Dr. Azizul sebut di sini bertalaqi Al-Quran qiraat daripada beberapa orang guru. Beberapa orang guru ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu dia guru dia saja berapa banyak. Ni guru apa ni? Ni guru Arab belakang. Guru Arab saya ada berapa orang, guru Melayu saya ada berapa orang. Yang ni hebat lagi lah Dr. Azizul Hasan. Memang beliau adalah PhD dalam bidang qiraat lah. Sangat kita kata ambil berat betul dengan Al-Quran ni. Baik, dengan lebih-lebih kepada qiraat, khususnya ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran lah. Saya itu habis. Sebab apa kita kena ikut cara ni? Walaupun dah macam-macam cara lah ni, orang kata abad 21 dan sebagainya, itu tidak kita kata dapat menafikan bahawa pentingnya juga talaqi musyafahah yang kita berhadapan di mengaji dengan guru. Baik, Syekh Muhammad Al-Haddad dalam syairnya berkata, "Man ya'khudhul ilma an syaikhin musyafahah yakun 'ani zayghi wat tashifi fi haram. Wa man yakun akhidhan bil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli al-ilmi kal 'adami." Terjemahan: dan sesiapa yang menuntut ilmu berhadapan langsung dengan guru, terhindarlah dia daripada melencong dan tersalah kepada yang haram. Bila mengaji, dia tahu. Jadi bila kita berhadapan guru, guru boleh tegur kita, ni salah, ini tak betul, ini betul, kita ini kurang tepat dan sebagainya. Tapi kalau kita mengaji seorang-seorang, kita takat baca buku, kita dengar di YouTube, kemudian dengar, kita pun buat tanpa disahkan bacaan kita tu, kita dah ingat macam betul dah, macam mana hak yang diajar tu rupanya tak betul lagi. Itu penting berhadapan dengan guru, boleh tegur terus. Tapi kalau kata ada live, lebih cantik lah. Jadi kita baca dan guru yang di sana tu dengar, kan? Dia boleh betulkan bacaan, walaupun kita kata taklah sebaik macam kita berhadapan terus dengan guru tersebut. Terhindarlah dia daripada melencong dan tersalah kepada yang haram. Salah, kalau melencong tersalah tak bawa ke haram, okey lagi. Kalau bawa kepada yang haram, yang merubah hukum Allah, itu agak beratlah. Sesiapa yang mengambil ilmu daripada lembaran-lembaran, daripada kitab-kitab dan sebagainya, hanya itulah yang jadi rujukan dia, itu akan jadi masalah. Maka ilmunya di sisi para ulama adalah seperti tiada. Itu penting talaqi musyafahah untuk mengesahkan disebut sebagai keabasahan itu. Ini cara disebut sebagai, inilah cara untuk menjaga keaslian ilmu-ilmu Al-Quran. Kerana pada hari ini kita melihat, siapa yang tahu, tahulah, siapa yang sedar, sedarlah. Banyak ilmu-ilmu Islam diselewengkan, disalah faham, ataupun disembunyikan, ataupun macam-macam main masuk macam-macam unsur-unsur luaran yang sesat, yang tak betul ke dalam ilmu Islam, menyebabkan kadang-kadang orang pandang ni pula kan, tak baik pula. Itu perkara yang kita kena jaga untuk kita untuk kita sebagai melestarikan kelangsungan dan keaslian teori dan praktikal pembacaan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Bukan takat berkaitan Al-Quran, maknanya secara umumnya pengajian Islam, tak kira dari sudut usuluddin, tak kira dari sudut syariah dan sebagainya. Baik, pengajaran hadis. Itu sebuah, ada istilah disebut oleh para ulama, kata apa, siapa yang dia mengaji tanpa ada guru, seperti ia belajar dengan syaitan. Taklah sampai dia nak habaq tu punya dahsyat. Bahayanya mengaji sendiri tak berguru langsung, itu akan menyebabkan risiko yang besar. Boleh jadi dia akan disesatkan, diselewengkan oleh syaitan. Bahaya walaupun dia bukan hadis, tapi satu perkara yang disebut sebagai satu perkara yang bahayalah. Baik, bahaya kerana kita meledahkan diri ialah bila kita faham sendiri, bila kita baca. Sinilah saya bagi kaedah sikit. Bila kita baca, kita baca, yang faham alhamdulillah, yang tak faham jangan kita duk pandai-pandai duk hurai ni, oh macam ni ikut maksudnya, ingat macam nilah. Lepas tu kita duk sebab pada orang ramai, yang itu yang bahaya. Bila kita tak faham,
maknanya benda-benda dia lah, kita baca dia ada benda yang ringan, okey, kita boleh faham terus. Macam buku ni saya ingat tak ada masalah apa, kita ringan kan. Tapi kalau ada benda yang tinggi, jangan kita duk faham sendiri. Waktu itulah kita perlukan seseorang yang pandai, yang reti, yang ahlinya untuk kita rujuk. Baik. Pengajaran hadis, mempelajari Al-Quran daripada guru yang mahir dan diiktiraf. Guru yang mahir diiktiraf tu lagu mana? Antaranya kalau dalam pengajaran Islam dia ada sanad-sanad. Laulal isnad, ada sanad-sanad tu pada guru ni dia belajar pada guru ni, guru ni dia belajar pada guru dia sampailah kepada Rasulullah SAW. Jangan kita cari guru yang guru ni tak ada mengaji kepada, tak ada apa, dia pun tak tahu, kita pun tak tahu dia mengaji tak mana kan. Yang tu ilmu dia itu diragui. Bagi orang yang ahli ilmu, kalau tak tahu dia berguru dengan siapa, tak tahu, maka dia tidak diterima sebagai ahli ilmu. Walaupun cakap ada ilmu, tapi tak tahu siapa guru dia, mai ikut mana pun tak tahu, kenal dia pun tak. Kalau dalam hadis itu tak boleh dikira sebagai hadis sahih. Baik. Mempelajari Al-Quran daripada guru yang mahir dan diiktiraf. Yang diiktiraf ni, siapa yang iktiraf seorang guru tu? Bukan anak murid dia, tetapi guru-guru ataupun orang ulama-ulama yang sezaman dengan dia. Ni anak murid dia, syekhuna kami, tok guru kami, alim, ulama, mursyid dan sebagainya. Itu tak kira kalau anak murid. Anak murid kadang tu dia obses dengan tok guru, sampai kadang-kadang tok guru lain pun dia remehkan. Yang itu tak boleh. Yang tu bukan dia. Siapa yang nak iktiraf? Orang yang sezaman dengan dia, ahli fikir, ataupun kita kata orang yang ahli dalam bidang waktu tu kan. Orang tu juga guru-guru yang setaraf juga yang mengiktiraf kan. Islam sangat mementingkan keaslian dan kesahihan ilmu. Jadi tanya pula, ustaz lagu mana? Siapa yang iktiraf ustaz? Jam kita katakan jam. Cumanya kita kata bukanlah guru benar. Siapa yang iktiraf? Jadi kalau kata tu guru syak tu tak ada lah, kita ni tak ada terkenal pun. Cumanya kalau macam saya, kita ada ijazah. Satu kalau yang universiti lah, ijazah BA, saya ada master, alhamdulillah. Jadi tak ada itu yang kita nampak sijil-sijil yang akademik ataupun yang ni lah. Kemudian kita ada tauliah pengajaran Al-Quran, dan saya guru takmir. Guru takmir Negeri Kedah Darul Aman, ada Elaun Jakim. Maknanya kita di antara daripada sudut itulah, walaupun bukanlah kita ni ulama ataupun orang besar ataupun yang hebat-hebat, tak ada lah, bukan ahli jadi fatwa, tak ada. Ini yang kita ni ilmu-ilmu macam saya ni hanya sekadar untuk orang yang biasa, orang awam macam saya lah. Baik, ataupun orang yang tak mengaji dalam bidang agama, macam tu lah. Kita tu, saya punya orang panggil level macam tu sajalah. Baik, Islam sangat mementingkan keaslian dan kesahihan ilmu. Penting, kerana kalau tak asli akan menyebabkan penyelewengan kan. Yang ketiga, mengulang kaji pelajaran adalah penting untuk mengukuhkan ingatan dan kefahaman. Jadi Rasulullah SAW menyemak bacaan dengan malaikat Jibril setahun sekali, dan akhir dalam tahun yang terakhir 2 kali, iaitu sebagai orang panggil murajaah lah. Murajaah, ulang kaji pelajaran. Mana yang faham, ingat satu untuk menguji ingatan. Ingat tak lagi pengajian pelajaran yang kita belajar itu? Jadi malaikat Jibril ada guru pada baginda Nabi dan menguji kefahaman. Sebab ada benda yang kita baca sekali tak faham, tapi bila kita ulang kali baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka kita akan mula faham. Kadang Allah Ta'ala sengaja kita buat macam tu. Sebab apa? Sebab nak tengok setakat mana usaha kita. Nampak gaya kita ni memang usaha sungguh nak faham, Allah Ta'ala akan berikan kefahaman. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja. Tak ada soalan, no? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menonton. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat daripada pembacaan hadis kita pada pagi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.